Bajet 2023 yang bakal dibentangkan pasti menjadi tanda tanya pelbagai pihak. Bidang perniagaan menjadi salah satu fokus kepada pembentangan bajet terutama dalam sektor ekonomi di Malaysia. Sebelum melangkah kepada fasa baharu dalam bajet 2023, kita imbas kembali manfaat bajet 2022 yang diberikan oleh kerajaan kepada para peniaga. Pada tahun 2022, pelbagai jenis bantuan perniagaan telah disediakan kepada usahawan terutama dalam bentuk pinjaman. Lebih 40 bilion ringgit pakej pembiayaan dan peruntukan untuk pinjaman usahawan disediakan. Kerajaan menerusi Kementerian Kewangan MOF telah menyalurkan peruntukan berbilion ringgit untuk manfaat perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di seluruh negara. Sebanyak 1.8 bilion ringgit diperuntukkan untuk pembiayaan skim kredit mikro. Bagi perusahaan kecil dan sederhana, pinjaman mudah kira-kira 14.2 bilion ringgit untuk turut diberikan kepada PKS dan meningkatkan jaminan pembiayaan perniagaan menerusi skim jaminan pembiayaan perniagaan. Bantuan pinjaman sehingga 10 bilion ringgit sebagai tambahan kepada 20 bilion ringgit yang diumumkan di bawah pakej pemulih. Bagi peminjam Bumiputera, sebanyak 2 bilion ringgit daripadanya diperuntukkan kepada mereka. Kementerian Kewangan telah menyediakan keseluruhan peruntukan untuk mengembalikan keupayaan perniagaan kepada golongan PMKS selepas berdepan situasi sukar akibat impak penularan COVID-19 2 tahun lalu. Ini menjadi suntikan kerana pelbagai bantuan diberikan untuk membantu peniaga meneruskan kelangsungan perniagaan menerusi 8 pakej rangsangan ekonomi yang memanfaatkan lebih 20 juta rakyat, 2.0 juta premis dan entiti perniagaan. Bajet 2023 akan dirangka untuk memperkukuhkan momentum pemulihan negara, bertujuan mengembalikan semula prestasi ekonomi dan gaya hidup rakyat ke tahap pra-pandemik berikutan pembukaan semula sebilangan besar sektor ekonomi dan menjamin kestabilan hidup rakyat. Apakah harapan yang diletakkan untuk bajet 2023 ini? Harapan saya untuk bajet 2023 ni semoga kerajaan berhalusi geran bantuan untuk peniaga-peniaga kecil, terutamanya golongan B40. Sebabnya seperti kita tahu bahan mentah sekarang sangat mahal dan terombang ambing. Jadi kita mesti memberi kesan kepada pendapatan untuk peniaga-peniaga kecil. Itulah harapan saya untuk bajet 2023. Sebagai peniaga kecil, kami amat memerlukan bantuan kerajaan terutama untuk golongan umur yang 40 ke atas ni dalam bentuk modal dan ataupun peralatan untuk memulakan perniagaan ke apa ke. Mungkin depa golongan 40 ni kena buang kerja ke apa ke dulu masa Covid dulu. Sekarang tak ada kerja ke, tak ada modal untuk berniaga ke. Harap kerajaan bagi bantuan untuk golongan 40 ke atas ni. Harapan saya untuk bajet 2023, kerajaan patut menitik beratkan tentang kenaikan harga segala barangan keperluan, terutamanya keperluan asas makanan. Saya sebagai peniaga amat terkesan bila harga barangan keperluan tak kira sayur, lauk pauk dan runcit harga meningkat secara mendadak. Kalau ikutkan kenaikan bukan setakat 10% atau 20%, mungkin ke 50% harga barangan. Maknanya memang terkesan amat sangatlah saya sebagai peniaga. Sebagai peniaga kecil, harapan saya ada banyak lagi bantuan dari pihak kerajaan seperti bantuan modal, bantuan peralatan, bantuan macam khusus kepada kami yang berusia 40 tahun ke atas. Sebab sekarang ni bantuan khusus untuk 40 tahun ke atas macam tak banyak lah. Lepas tu macam kami peniaga kecil ni terbeban dengan
harga barang yang terlalu tinggi, macam modal untuk jahitan pun barang naik, dengan untuk keperluan harian lagi semua barang pun mahal. Harap kerajaan boleh bantu dari segi bantuan modal. Pendekatan The Whole of Nation yang digunakan adalah untuk memastikan bajet ini dirangka bersifat komprehensif dan inklusif selaras dengan semangat keluarga Malaysia. Baik, pastinya kita mengharapkan ada ekosistem yang baik dalam perniagaan. Yang mana kalau kita ada minat pun tapi tak ada sokongan dana, akan pudar juga ya perjuangan itu. Dan apa yang perlu terutama dalam SMB kita bicarakan pada hari ini. Ya, okey, itulah yang kita nak bincangkan dengan Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan esok. Ramailah yang meletakkan harapan supaya belanjawan itu lebih memihak kepada golongan mungkin kita sebagai peniaga, mungkin kita nak dapatkan dana untuk peniaga, lagi-lagi peniaga SME kan, kecil sederhana yang telah pun meletakkan satu harapan yang tinggi, lagi-lagi bila PKP sebelum ini, COVID yang melanda dunia menyebabkan perniagaan mereka ada yang gagal. Ya, ada yang gulung tikar, ada yang terjejah. Jadi untuk bangkit semula ini memerlukan kepada banyak sokongan. Kita nak bersama berbincang secara ilmiah pagi ini. Bersama dengan Profesor Dr. Nur Ismawati Jaafar, seorang pensyarah di Jabatan Pengurusan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya UM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Haziq, Fitri. Okey, Prof. Tadi kita dah dengarkan sedikit sebanyak VT daripada peniaga kecil sederhana yang meletakkan harapan untuk belanjawan yang akan dibentangkan besok. Tapi sebelum kita pergi ke belanjawan, kita nak bagi definisi dulu. SME. Okey. Perniagaan kecil sederhana. Apa yang kita boleh letakkan sesuatu perniagaan tu di bawah SME? Okey, secara definisinya dia tergolong kepada dua. Okey. Sama ada dia dalam sektor pembuatan ataupun sektor perkhidmatan dan yang lain lah. Servis lah. Ya, servis. So kalau dalam kategori pembuatan tu, dia punya kategori ialah kurang daripada 50 juta hasil jualan, ataupun saiz ataupun saiz pekerja sepenuh masa dia adalah kurang daripada 200 orang. Tak ramai lah. Okey, tak ramai. Dari segi sektor services, dia punya tu slightly lower lah. Dia punya hasil jualan definisi untuk SMEs, tak silap saya dalam 20 juta dan dia punya staf sepenuh masa adalah kurang daripada 75 orang. Tutup servis. Yes. So itulah definisi lah secara ringkas. Baik, Tapi kalau dalam, kita melihat dalam kategori yang dua tu pun dia ada lagi breakdown dia. pecahan dia kepada sebab sekarang definisi dia including micro kan? Micro, medium dan kecil, small. Okey. So itu dia punya adalah kategori-kategori dia lain dah. Secara umumnya Secara lah. umum, ya. Baik, kalau kita melihat kepada untuk memantapkan ekonomi kan. Jadi bukan hanya syarikat mereka yang menyumbang. Betul. SME ini perlu diri juga dibantu untuk terus mengekalkan. Kalau melihat kepada track pencapaian, macam mana SME ini menjadi entiti penting untuk menyumbang kepada ekonomi negara? Sangat penting kerana kalau kita compare, kita bandingkan keluaran dalam negara kasar yang disumbang oleh PMKS ataupun MSME ini adalah sebanyak 37.4% daripada KDNK negara. So itu jumlah yang kuat, signifikan lah dari segi persumbangan ekonomi. Dan kalau dipecahkan dalam bentuk jumlah amount dia adalah lebih kurang dalam 518 bilion. Itu untuk tahun 2021. Ya, so kalau kita tengok dengan jumlah SME yang dalam 1.2 juta bilangan SME yang berdaftar dengan Malaysian Business of Research System. So dia jumlah itu adalah besar. So kita mahu SMEs ini terus menyumbang walaupun dengan COVID banyak halangan yang telah mereka hadapi kan. So kita harap dengan adanya peruntukan esok, hopefully kita dapat something yang banyak sikitlah. Yang banyak dan juga yang boleh memanfaatkan SMEs, itu akan menjadi satu boosting factor. Yep. Tapi ekonomi. Bukan itu je cabaran dia, Prof. Yep. Cabaran tadi kita kata COVID lah, PKP lah, tapi cabaran digital. Sekarang ni semua benda kita dah digitalkan. Bisnes pun
Ya. Dekat mana-mana platform pun sekarang dah ada platform bisnes. Di social media pun ada. Betul. Dekat tempat-tempat jual-jual. Siapa yang tak ikut trend tu mungkin akan ketinggalan sebab tidak mengikut arus semasa. Yep. Jadi macam mana keperluan untuk mereka reform dalam konteks perniagaan ini, cara bisnes dah berubah, dah bertukar kan? Betul. Macam mana Okey, tu? sebenarnya COVID itu telah menjadi satu teladan kepada SMEs. Mereka dulu tidak berapa menggunakan teknologi, tapi dengan adanya COVID mereka telah dipaksa berubah cara menjual produk, cara interact dengan customer kan. Lain kan, tak macam dulu pergi rumah ke rumah macam Fitri cakap tadi kan. So sekarang kita guna email ke ataupun WhatsApp ke kan. Dulu siap ada cedok-cedok. Cedok-cedok. Bro, tiba-tiba ada satu trend baru yang datang. Kan? So sekarang semua benda kita tak perlu jumpa face to face. Saya tak boleh jumpa Haziq pun kalau saya nak jual barang ke Haziq ataupun Fitri. Saya tak kenal pun siapa kadang seller tu. Tapi still kita boleh jalankan perniagaan. So itu ialah salah satu revolution IT yang telah mengubah cara SMEs berniaga daripada tradisional kepada sesuatu yang very modern, digitalized dan so on. Tapi dari segi halangan dari segi apakah cabaran SME untuk lebih menggunakan IT ataupun digitalization is in the fact of dia tak ada expertise. Dia kurang sebab SMEs ni kita ada kekangan kan. Betul. Dari segi fund, dana dan sebagainya. Mungkin nak buat tu nampak macam ni, tapi dari segi practicality tu kan tak ada mungkin tenaga kerja yang mahir dan betul. SME pun dia ada yang syarikat yang tak nak invest untuk itu. Betul. Okey, tapi tadi kita dah cerita pasal digitalkan bisnes. Tapi apa pula yang kerajaan boleh bantu? Kan untuk memantapkan kembali persekitaran ekonomi SME ni, Prof. Okey, sebenarnya kerajaan dah bantu banyak. Kerajaan bantu, ada banyak peruntukan, packages, stimulus ekonomi, penjana, macam-macam kan yang kalau kita tengok balik lah. So memang kalau dari segi peruntukan keuangan memang banyak. So dari segi pemilihan terpulang kepada SMEs tu nak pilih yang mana satu dan mana yang lebih sesuai dengan bisnes mereka. Tak semua stimulus ataupun package yang kerajaan bagi itu adalah sesuai untuk setiap SMEs. Untuk SMEs yang baru mula, mungkin dia punya keperluan lain. Okay? Tapi yang dah ada dalam bisnes dalam 5 ke 10 tahun, dia punya kehendak lain. Dia mungkin nak pergi overseas, dia nak pergi internationalization, dia nak pasarkan barang dia ke pasaran global yang lebih besar kan, instead of just focusing on local market. So kita kena tengok juga tak semua package tu sesuai untuk setiap jenis SMEs. Faham? Okey. Jadi berdasarkan pemerhatian Prof sendiri, apa mungkin kesilapan yang dilakukan dan bagaimana kita dapat perbaiki, perkemaskan momentum tu. Kadang-kadang dah nampaknya, tapi mungkin salah investment, mungkin salah dari segi business matching, penukaran kepada hala tuju syarikat mungkin membuatkan mereka ni terbantu dari segi perkembangan. Kalau dari segi apakah yang boleh kerajaan bantu kita tengok lagi sekali. Saya datang hari ini adalah sebagai instrumen kepada rakan-rakan SMEs yang saya temui baru-baru ini. So mereka ada menyatakan hasrat untuk mendapat sesuatu, kalau boleh kerajaan adakan polisi yang lebih friendly. Betul. Untuk mereka mendapat lebih manfaat dengan semua stimulus dan itu termasuk apa? Ciri apa? Ciri-ciri maknanya kaedah kalau dia orang nak apply sesuatu permohonan kan. Dia punya guideline kena clear, lebih telus dan lebih maknanya kerajaan membantu lebih lagi senang nak approve. Itu paling penting. Lagi senang nak approve. Juga aspek percukaian. Cukai itu memang hasil kerajaan kan, kita tak boleh lari. So yang tu kita kena insentif lain yang menyokong. Betul. Saya juga ada berbincang dengan salah seorang pemilik SMEs So dia sebenarnya dia menjalankan perniagaan IT sebenarnya. Tapi pada dia punya kehendak bukan lagi keuangan. Dia mahukan yang saya katakan tadilah, dia mahukan polisi kerajaan tu lebih user friendly. Lebih mesra kepada dia lah. Sebab untuk dia tak perlukan duit. Dari segi platform, saya katakan ada syarikat yang ingin keluar. Macam mana kita punya platform yang ada? Saya tengok yang entiti seperti katakan Bartrade ke apa semua, Maida semua. Banyak
memberikan lorong-lorong ke arah itu. Ya, tapi masih kurang. SMEs merasakan mereka merasakan masih tidak dapat peluang untuk menonjolkan diri di peringkat antarabangsa. So mereka ingin sangat diberi peluang untuk keluar daripada negara untuk memasarkan dan menjual barang. Apa halangan untuk tembus ke pasaran itu? Apa halangan dia? So saya tak dapat nak. Mungkin pendanaan perlu di ini. Mungkin kita kena Geran-geran yang diberikan mungkin lebih banyak. Bagaimana? Amount dia kalau dari segi geran saya rasa kerajaan dah bagi banyak. Banyak inisiatif, banyak geran dan amount dia memang billions kan. Tapi saya rasa kita kena ada satu badan ataupun agensi kerajaan yang membawa, yang sanggup identify SME mana yang boleh dibawa diketengahkan. Okay, maksudnya dah ada dah, keliling tu dah ada. Cumanya celah mana kita nak pergi tu. Betul. Kan, belah mana kita nak masuk. Tapi Prof, ada juga yang tak ingin pembaruan. Kan? Ada golongan SME ni yang suka offline. Yang lagi suka dengan cara tradisional. Kita dah tolong dah ni. Mungkin ada bantuan-bantuan yang diberikan, tapi kita kata cuba kita modernkan sedikit perniagaan tu, tapi tak nak. Dia nak offline kan lagi, dia masih nak gunakan cara tradisional. Dia tak nak tukar cara perniagaan dulu. Okey, kalau kita berniaga kan, berniaga kita ada juga jenis perniagaan yang what we call, kita ada personal touch. Betul. Sentimental. Sentimental. Tak semua perniagaan sesuai untuk digitalisasikan kan, untuk dibawa ke platform digital. Tak semua benda. Setengah benda tu kita masih suka face to face. Contoh Haziq, kalau saya pergi kedai mamak, sekarang kita pakai QR code je kan? Mana lagi mesra kalau kita panggil? Kita lagi sedap dengar suara mamak tu cakap. Roti tarik, roti canai, roti telur. Kan? Punya roh mamak tu kena ada kan? Betul tak? Betul. Daripada kita scan QR code, lepas tu kita bercakap dengan skrin. Betul tak? Tak bercakap langsung. Betul. Terus jadi sunyi mamak tu. Betul. Kan? Mamak tu pun sekarang dah menangis-nangis. Sunyi dia. Contoh lagi satu, kalau macam jual kain batik ke kan? Kalau dulu ingat nak tak? Rasa. Nak rasa, nak pegang kan? Betul. Kadang tak sama, walaupun rupa dia serupa, kain dia lain. Tapi offline tetap penting. Penting tetap untuk penting. SMS. Ya. Tapi kalau kita ingin menyuntik semula to rejuvenate the economy kan, so kita kena adakan bagikan tools ataupun something that SMEs can actually lebih boost, automatekan dia punya proses. Back end proses dia kurang. Front end proses macam penjualan, marketing memang banyak. Tapi dari segi pengurusan inventory ke apa tu masih kurang lah. Jadi Prof menyatakan bajet ni adalah bajet yang buatkan SMB tersenyum ke macam mana? Saya, boleh saya cakap sesuatu ke? Saya rasa bajet tahun ni ialah berupa kepada bajet pilihan raya. Election budget kan. Itulah yang diperkatakan. Ya, so mungkin ada insentif yang direct kepada individual, kepada bisnes. Saya masih harapkan sesuatu yang baik untuk SME supaya terus berkembang. Sebab yang penting SME kena stay untuk terus menyumbang kepada kegiatan ekonomi kita. Kalau tak, kita tak ada siapa nak offer job semua tu kan. Betul. Jadi itulah yang kita perlu nantikan besok. Belanjawan 2023, kita doakan agar belanjawan tu dapatlah memihak kepada kita, SME dan juga semua golongan lah. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Prof, terima kasih banyak di atas satu sesi yang sangat-sangat santai tapi bermanfaat. Ada banyak isi yang kita dapat daripada Profesor Dr. Nur Ismawati Jaafar, pensyarah Jabatan Pengurusan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya yang sudi bersama kita pagi ini. Terima kasih Prof. Sama-sama.